Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran, serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Edry sedia membantu. Snap, bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan juga salam #09educators. Saya Cikgu Wan Maizatul Horiah binti Wan Mohtar dari SK Oran, Guru Bimbingan dan Kaunseling, akan membentangkan tajuk pada pagi, hari ini adalah DOT, iaitu di Oran Terapi Project. Okey, kita teruskan dengan slide yang pertama.
Okey, kita lihat isu. Isu mengapa saya menjalankan projek di Orang Terapi adalah kerana kehadiran murid pasca COVID-19 kurang menggalakkan dan kehadiran amat-amat membimbangkan. Selepas itu, kita adakan program ziarah Cakna, iaitu satu program di bawah bimbingan dan kaunseling yang kita akan melawat ke rumah murid untuk mengenal pasti masalah dan apa yang mereka hadapi di rumah, iaitu dalam isu ini saya mengenal pasti masalah emosi dan juga motivasi. Matlamat kami adakan di Orang Terapi ini adalah untuk mengurangkan tekanan emosi dan juga meningkatkan motivasi murid untuk hadir ke sekolah. Selain itu, sebagai galakan murid hadir ke sekolah dengan menarik minat mereka melalui terapi dan juga penghargaan. Objektif yang kita adakan adalah yang pertama, untuk meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah mengikut KPI yang telah ditetapkan oleh JPN. Yang kedua adalah mengembalikan rasa seronok datang ke sekolah. Dan yang ketiga, merangsang minda agar mempunyai emosi yang baik. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan motivasi untuk hadir ke sekolah dengan cara rela, bukan secara paksa oleh guru. Okey, mengikut kumpulan sasaran saya adalah terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu 71 orang dari murid tahun 5 dan 78 orang dari murid tahun 6. Jadi jumlah keseluruhan peserta projek di Orang Terapi adalah 149 orang. Idea terhasilnya projek DOT di Orang Terapi ini adalah berpunca dari asalnya adalah pandemik COVID-19 itu sendiri, dan setelah itu kita menjalankan persekolahan secara bersemuka dan kehadiran murid amat menurun, dan ini amat membimbangkan kerana untuk sekolah rendah kita menghadapi risiko keciciran, dan selepas itu kita menjalankan program ziarah Cakna untuk mengenal pasti dan membuat justifikasi apa masalah sebenar murid yang mempunyai kehadiran amat buruk. Kita melihat ini sesuatu yang serius, dan setelah itu kita mengenal pasti adalah murid mempunyai stres yang tinggi dan juga kurang bermotivasi. Dan yang seterusnya kita telah berbincang dengan penolak kanan HEM dan juga guru besar untuk membina satu kaedah ataupun satu alternatif untuk menangani masalah murid yang terlibat dalam gejala ponteng tegak, ponteng berkala dan juga berterusan. Kaedah pelaksanaan apabila terjadinya COVID-19, kita melihat kehadiran murid menurun, dan hasil ziarah Cakna kita dapati murid tidak bermotivasi dan masalah emosi yang tinggi. Ini adalah dapatan dari hasil pemerhatian dan juga temu bual dari murid itu sendiri dan juga temu bual dari ibu bapa murid tersebut. Selepas itu kita menjalankan ujian pra untuk mengetahui tahap stres mereka. Ujian pra tahap stres kita beri masa di sekolah setelah mereka hadir ke sekolah, dan selepas itu murid yang tidak melepasi ujian pra akan menjalani projek DOT, projek di Orang Terapi semasa berada di sekolah. Mereka menjalani projek di 5 terapi, iaitu 5M itu secara individu dan berkumpulan. 5M itu akan saya terangkan sebentar lagi. Mereka menjalani terapi secara individu dan berkumpulan melalui sesi kaunseling individu dan juga sesi kaunseling kelompok. Setelah itu, setelah menjalani terapi DOT, kita menjalankan sekali lagi ujian POS, soalan yang sama untuk mengenal pasti tahap stres setelah mereka menjalani projek DOT. Apa itu DOT 5M? M yang pertama adalah menghidu. Kita menyediakan terapi aroma dengan menggunakan diffuser dan juga essential oil yang memberi ketenangan dan memberi kesan yang positif kepada murid. Antaranya, jika kita sebut pewangi essential oil yang berperisa vanilla, soft mask, ini memberi ketenangan, macam lavender untuk memberi rasa relaksasi. Okey. M yang kedua adalah memegang ataupun sensory. Kita
meletakkan terapi permainan untuk M yang kedua ini. Contohnya kita adakan sen kinestetik dan juga mainan lembut yang anti stres, kita sebut soft toy lah. Yang ketiga adalah M, merasa. Itu kami menyediakan juga terapi minuman teh iaitu blooming tea dan lavender tea yang diusahakan oleh pembimbing rakan sebaya. M yang keempat adalah mendengar melalui terapi muzik, zikir dan bibliografi. Seperti yang kita tahu, muzik, lagu ini menenangkan, begitu juga dengan zikir adalah makanan rohani. Dan saya tambah di sini bibliografi iaitu penceritaan sebab dan akibat. Bagi sekolah rendah, penceritaan sebab dan akibat ini memberi satu tarikan kepada mereka, sebab kita tahu murid sekolah rendah memang suka dengan cerita. Dan yang M yang terakhir adalah melihat. Kita melihat terapi melukis dan mewarna. Saya tidak menyatakan di sini terapi seni, tetapi saya meletakkan terapi melukis dan mewarna kerana murid sekolah rendah memang suka melukis dan juga suka kepada warna-warni. Okey, kita melihat impak kat sini. Ini adalah contoh ujian pra dan ujian pos. Ujian yang sama, tetapi kita melihat skala permarkahan bagi ujian pos dan ujian pra. Bagi 24 hingga 50 markah, murid itu dikira okey. 51 hingga 75, murid itu menghadapi sedikit masalah stres, tetapi kita beritahu dia perlu dicegah. 76 hingga 100 ia akan menghadapi stres sekiranya tidak mengubah cara hidup, dan 101 hingga 120 memang berada di dalam keadaan stres. Okey, kita lihat ujian pra. Semasa melakukan ujian pra, seramai 71 orang murid tahun 5 dan 78 orang murid tahun 6 telah menjalani ujian pra. Setelah itu terdapat 18 orang dari tahun 6, tahun 5 dan 28 orang murid dari tahun 6 yang tidak melepasi ujian pra. Dan murid 18 orang dan 25 orang ini yang menjalani DOT. Selepas itu, selepas kita menjalani DOT dan kita menjalani sekali lagi ujian pos, hanya didapati 2 orang daripada 71 orang murid tahun 5 yang memerlukan aktiviti susulan, dan 4 orang dari tahun 6 yang memerlukan aktiviti susulan. Aktiviti susulan ini adalah seperti sesi kaunseling individu dan sesi kaunseling kelompok. Okey, penggunaan dan impak DOT 5M itu sendiri. Kehadiran murid dalam aktiviti sekolah amat memberangsangkan, dan kita lihat peratus kehadiran, peningkatan kehadiran murid setelah menjalani projek DOT iaitu bulan Julai untuk tahun 5 sebanyak 80.5%, meningkat 84.1%, untuk tahun 6 82.9%, meningkat ke 90%. Kesimpulannya, di sini saya menyimpulkan bahawa projek DOT, diorang terapi ini dapat menarik minat murid ke sekolah, dan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan ponteng, kita sebut ponteng tegar. Dan ia juga menjadikan sekolah tempat yang sejahtera seiring dengan sekolahku sejahtera yang sering diwar-warkan, dan juga murid bermotivasi kerana minda mereka berada dalam tahap yang baik. Dan akhir sekali, kita berharap murid dapat mengamal dan mengawal emosi seperti mana yang telah mereka pelajari semasa dalam diorang terapi itu sendiri. Okey. Itu saja. Sebelum itu saya sudahi dengan kata-kata ini. Sekiranya minda kita sihat, emosi kita terjaga, akademik tercadang, pemangkin ke arah sekolah 10 sejahtera. Sekian, terima kasih.